Assalamualaikum and hi everyone. Today I will discuss about the resultant vector with two dimensions without resolving. Okay, so there is 5 steps here. The first step is about the resolve each vector into its x and y component. So untuk kita buat step yang pertama, kita lihat pada soalan. So adakah sepatutnya kita menggunakan step yang pertama ni ataupun kita boleh ignore dia? Okay, so dia depends on the question. So kalau kita lihat soalan sekarang, okay, daya-daya yang ada iaitu force kita ni ataupun vektor kita ni telah berada di x dan y komponen. So ingat, kita hanya perlu resolve vektor apabila vektor-vektor kita ni tidak berada di x or y komponen. Okay, so now kalau kita lihat f1 kita directed downward, okay, which is in y component, f2 upward in y component, f3 to the right, means that dia berada pada horizontally in x component. So untuk step pertama kita boleh ignore. Untuk step kedua kita perlu masukkan dia dalam table. Okay, kita completekan table kita iaitu table vector x component dan y component. So kita ada 3 vektor di sini, which is f1, f2 and f3. So daripada soalan kita lihat f1 dan f2 in y component. So means that in x component bagi kedua-dua vektor ni adalah equals to 0. Dan kemudian bagi F3 is directed to the right. Okay, means that paksi Y bagi vektor F3 adalah sama dengan 0. So kita masukkan pula value. Okay, so let's say F1 is equals to 10 Newton, F2 is 20 Newton, F3 is 30 Newton. Okay, so kita masukkan F1. F1 is directed downward. Okay, so jangan lupa kalau downward, kita perlu masukkan negative sign. Okay, ini jangan lupa. Okay, dan untuk F2 is acting upward with 20 Newton. So ingat, bagi upward kita akan letak dia sebagai positive sign. So kita akan dapat kat sini positive 20. And then for F3 is to the right. Okay, to the right, we mention it as a positive 30 Newton. Okay, put positive sign. Okay, so now okay, kita lihat step ketiga. Visualize the total component for x and y, resultant vector and the direction. So, kita perlu total upkan kat sini the sum of f. Okay, iaitu kita perlu tambahkan ke semuanya iaitu 0 plus 0 plus 30. So, kita akan dapat di sini 30 Newton. And for the y component, negative 10 plus 20 plus 0. So, it will equals to 10 Newton. Okay, so both is positive sign. Now, kita dah dapat f in x and y component. Kita teruskan dengan step keempat iaitu calculate the magnitude of the resultant vector. Okay, iaitu kita perlukan masukkan dia. Okay, kalau saya lukiskan dekat sini, okay, apa yang berlaku ialah kita punya kedua-dua vektor ni adalah berada dalam first quadrant, di mana dia paksi x. Okay, kalau saya labelkan dekat sini fx, jumlah fx, di sini jumlah fy. Okay, jumlah fx saya adalah 30 Newton. Maksudnya sekarang daya saya pada paksi x ke kanan 30 Newton. So fx equals to 30 Newton. Okay, so now fy pula adalah 10 Newton dan juga positif. Ingat, paksi y is vertically. So sekarang satu daya tarik ke kanan, satu daya tarik ke atas. So kecenderungan dia akan membuat resultant vector dia berada di first quadrant. So sekarang saya perlu cari berapa nilai f. Okay, berapa nilai f dan berapa nilai theta. So kita teruskan dengan step keempat kita, iaitu saya perlu cari f menggunakan, saya perlu tambah dia secara vektor. Okay, iaitu the f net equals to square root fx square plus fy square, 30 square plus 10 square. So saya akan dapat jawapan. Okay, di mana munculnya formula ini? Konsep kita iaitu trigonometry. Kalau saya lukiskan, sini f, sini fx, sini fy. Saya tak tahu nilai f dan saya nak tahu nilai f. Fx saya dah tahu, fy pun saya dah tahu. So sini nilai fy, sini nilai fx dan sini nilai theta. Untuk dapatkan nilai f di sini, okay, saya perlu tambahkan fx
dan juga Fy secara vektor. Macam mana nak tambahkan dia? Okay, ingat untuk dapat hypotenuse kita perlu gunakan Fx square plus Fy square punca kuasa 2. Okay, jawapannya adalah, and the final answer is 31.6 Newton. Okay, so itu adalah Fnet kita dan kita boleh terus tuliskan di sini. 31.6 Newton. Okay, so next kita lihat step kelima iaitu the last step, calculate the direction of the resultant vector. Okay, so kita nak cari theta. So theta ni bagaimana kita nak cari ialah kita menggunakan konsep sin, cos dan tangent. Sin theta adalah sama dengan opposite over hypotenuse. Cos theta adalah adjacent over hypotenuse. Tangent theta adalah sama dengan opposite over adjacent. Okay, konsep ni awak perlu tahu. So sekarang theta kita di sini. So ini adalah opposite dan fx ni mewakili adjacent. So jadi saya perlu masukkan formula tangent theta equals to Fy over Fx. So Fy kita ambil dari table iaitu 10 Newton, Fx is 30 Newton. So theta kita boleh calculate. So kita akan dapat theta 18.43 degree. Okay, so complete lah kita punya jawapan. Kita ada magnitude and direction. Okay, but remember that, okay, kita ada satu lagi. Remember that bagi theta, kita perlu state di mana location bagi theta tersebut. Okay, kita boleh gunakan ini. Kita ada dua paksi iaitu horizontal and vertical. Horizontal represent the x-axis and the vertical represent the y-axis. So sekarang bila kita nak tentukan kedudukan theta ni di mana dia berada, kita perlu lihat the horizontal component saja ataupun horizontal axis kita iaitu paksi x. So kita tahu okay, graf kita bermula dengan 0 dekat sini. So dia akan naik hingga 90. 180, 270 and then 360. So dia akan buat satu pusingan dengan arah lawan jam. So means that dekat sini kita dapati bahawa di sini adalah merupakan first quadrant, second quadrant, third and fourth quadrant. Bagi first quadrant, kalau kita nampak sekarang, okay, theta kita berada di atas kawasan positif x-axis. Okay, ingat theta perlu dikira dari horizontal component. Okay, so jadi theta kita berada di atas positive x-axis. So saya namakan kawasan ni sebagai above positive x-axis. So bagi kuadran yang kedua pula, saya dapati theta saya ni berada di atas garisan negative x-axis. So dia akan jadi, okay, saya namakan dia above negative x-axis. For the third quadrant, theta saya berada di bawah garisan x negative. So, sini saya namakan dia sebagai below negative x-axis. And for the fourth quadrant, okay, theta ni berada di bawah paksi x positif. So, dia akan jadi below positive x-axis. So, kalau awak tengok sekarang nama-nama keempat-empat ini, semuanya nama dia adalah berbeza. Apabila kita dapatkan nilai theta, kita perlu nyatakan di mana kedudukannya. Kerana apabila kita tidak cerita kedudukan tu di mana, kita tak dapat nak visualize di mana kedudukan sebenar vektor itu berada. Okay, so sekarang kalau kita lihat tadi, the resultant vector adalah berada di first quadrant. So dia menunjukkan bahawa dia adalah berada above positive x-axis. Complete lah jawapan-jawapan kita, iaitu magnitude Fnet kita is 31.6, theta is 18.43 above positive x-axis. Okay, that's all for now. Thank you.